اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung tadabbur surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Kita sampai ayat yang ke-49. InsyaAllah kita sambung ayat 50. Sebelum kita sambung ayat 50, kita tengok apa pengajaran daripada ayat lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas daripada ayat 44 lagi, daripada ayat 44 lagi muka surat 156 tu, Allah menceritakan tentang apa yang berlaku di antara tiga golongan manusia di akhirat besok yang berada di tiga tempat. Satu, penghuni syurga. Yang kedua, penghuni neraka. Yang ketiga, Ashabul A'raf. Sebelum dimasukkan ke syurga, mereka ditahan. Macam pusat tahanan lah, pusat tahanan. Sementara yang dinamakan Al-A'raf. Jadi Allah merakamkan cerita apa yang akan berlaku. Benda ni belum berlaku. Allah rakamkan cerita ni dan Allah rakam dalam Al-Quran supaya kita baca, kita tadabbur dan supaya kita ambil pengajaran. Kita nak duduk di kumpulan yang mana? Ada tiga kumpulan. Kalau nak terus ke syurga, maka jangan buang masa, pastikan kita jadi orang yang beriman, perbanyakkan amal soleh kita dan lebih-lebih lagi banyaklah bantu orang. Sebab amalan yang paling Allah suka amalan bantu orang. Tapi kalau kita amal soleh pembuat, dosa pembuat, kemungkinan kita akan menjadi Ashabul A'raf, ditahan sebelum masuk ke syurga. Amalan soleh dengan amalan yang tak soleh sama banyak. Dan paling malang, paling celaka ialah bila amalan buruk kita lebih banyak daripada amalan yang soleh. Maka kita akan masuk neraka Jahannam. Jadi Allah rakam. Mula-mula ayat 44, ahli syurga bercakap dengan ahli neraka. Ahli syurga bercakap dengan ahli neraka. Mereka bercakap, ahli syurga ni bertanya ahli neraka bukan untuk mendapat maklumat, tapi sebagai bentuk sindiran, bentuk penyiksaan mental kepada ahli neraka. Apa soalannya? Kami dah dapat apa yang Allah janji pada kami masa kat dunia. Kami semua dapat dalam syurga. Kamu dapat juga tak apa yang Allah janji pada kamu? Kata ahli neraka, ya kami dapat. Betul-betul yang Allah janji kami dapat. Maknanya bukan salah Tuhan, salah kami. Allah dah janji kalau buat macam ni akan masuk neraka, tapi kami tak percaya. Maka akhirnya kami tengok betul-betul ya Allah janji betul-betul berlaku. Kemudian yang kedua, perbualan antara Ashabul A'raf dengan ahli syurga. Ashabul A'raf bagi salam kepada ahli syurga dalam keadaan mereka sangat-sangat teringin, sangat-sangat tamak untuk masuk syurga. Salamun alaikum. Kemudian perbualan Ashabul A'raf dengan ahli neraka dengan mengatakan segala harta yang kamu kumpul, segala masa yang kamu habiskan, sedikit pun tidak boleh bantu kamu untuk selamatkan kamu daripada api neraka. Dulu kamu bangga dengan harta yang banyak, bangga dengan anak-anak yang hebat, tapi sekarang kamu di dalam neraka, tidak ada apa pun yang boleh selamatkan kamu. Kata Ashabul A'raf kepada ahli neraka. Dan juga Ashabul A'raf berkata pada ahli neraka, ni, dulu kamu menghina orang-orang miskin yang beriman kepada Allah dan Rasul, seperti Bilal, seperti Ammar bin Yasir, seperti Suhaib Ar-Rumi. Kamu menghina,
kamu anggap kamu lebih baik, tapi sekarang yang kamu hina tu sekarang berada dalam syurga, dan kamu yang kamu berbangga lebih hebat, lebih baik, sekarang sedang dibakar. Sebenarnya siapa yang hina? Okey, sampai situ kan. Hari ini, kaitan ayat hari ini ialah sekarang ahli neraka pula bercakap. Mula-mula ahli syurga bercakap. Yang kedua, Ashabul Araf. Hari ini Allah merakamkan bagaimana ahli neraka pula bercakap. Apa pula yang ahli neraka nak cakap? Khususnya kepada ahli syurga. Kita tadabbur. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wanada. Wanada dan telah. Nada apa dia? Telah memanggil ataupun telah menyeru ashabun nar, penghuni neraka. Orang yang duduk dalam api, yang makanannya air panas yang mendidih, minumannya air panas yang mendidih, makanannya dhari', zakum yang berduri, yang busuk, yang bila makan hancur isi perutnya. Jadi penghuni neraka ni menyeru ashabul jannah, penghuni syurga. Assalamualaikum. Okey. Cuba tengok. Allah guna, saya dah sebut sebelum ni, banyak Allah guna benda yang belum berlaku, benda yang akan berlaku. Tapi Allah sebut dalam bentuk fi'il madhi. Nada ni fi'il madhi, kan? Nada fi'il madhi, telah menyeru. Tapi adakah penghuni neraka telah menyeru ataupun akan menyeru? Akan kan? Sebab penghuni neraka belum masuk. Sekarang neraka kosong. Waktu ayat ini diturunkan sampai sekarang, neraka tidak ada penghuni. Jadi macam mana tidak ada penghuni, tiba-tiba dia menyeru penghuni syurga. Penghuni syurga pun tidak ada, belum ada penghuni. Tapi kenapa Allah guna fi'il madhi, telah menyeru? Sepatutnya Allah guna mudhari', yunadi, ataupun kalau lagi lambat, saufa, kan? Saufa ta'lamun. Jadi kenapa Allah guna past tense? Itu ada pengajaran, ada apa ni, tazkirah untuk kita semua. Iaitu Allah nak bagi tahu, walaupun benda ni akan berlaku, belum berlaku, tapi bila Allah cakap, dia pasti akan berlaku dan tak mungkin tak berlaku. Jadi Allah nak gambarkan benda ni seolah telah berlaku sebab yang bercakapnya adalah Allah. Berbeza dengan manusia cakap. Manusia cakap, saya akan pergi. Belum tentu dia pergi. Apatah lagi dia kata, saya telah pergi. Sedangkan dia belum pergi. Jadi manusia bila bercakap, mungkin 50% jadi, 50% tak jadi. Tapi kalau Allah bercakap, yang dah berlaku ke, yang akan berlaku, pasti akan berlaku. Jadi Allah nak gambarkan benda ni, tak mungkin tak berlaku, iaitu Allah sebut dalam bentuk fi'il madhi. Jadi faedah bagi kita ialah, kita lebih yakin, benda ni pasti akan berlaku. Okey, apa yang diseru ahli neraka kepada ahli syurga? An afidu, bahawa afidu apa dia? Afadha yafidu makna mencurahkan. Curahkan. Dalam terjemahan itu terjemah apa? Curahkan oleh kamu alaina, ke atas kami, minal ma', dari mini makna li tab'id, iaitu sebahagian. Kami bukan nak semua, sebahagian dari air. Ataupun mimma, dari apa yang razaqakum
apa yang Allah telah beri rezeki kepada kamu. Okey. Apa maksud ni? Banyak yang berlaku dalam neraka kan, tapi bukan semua Allah cerita. Bila Allah cerita benda yang berlaku dalam neraka, maknanya benda itu sangat penting, sangat besar. Apa dia ni? Iaitu permintaan ahli neraka kepada ahli syurga, iaitu air. Satu air. Satu air. Yang kedua, rezeki. Okey. Pertama, ahli neraka ni orang yang tak beriman lah. Mungkin masa kat dunia dia pembesar, pemimpin, orang kaya kan. Biasa orang kaya minta apa kat dunia? Biasa orang kaya, pemimpin, dia minta apa? Minta undi lah. Air dia tak nak, sebab dia pun air banyak kat rumah kan. Tapi bila di akhirat, dia minta apa? Dia bukan minta undi, bukan minta kuasa, tapi dia minta benda yang paling mudah dia didapati kat dunia. Yang paling mudah kita dapat kat dunia ialah air lah, betul tak? Kadang-kadang pergi mana-mana ada je air. Air sungai, air pergi. Tapi yang paling mudah didapati di dunia, inilah yang paling sukar didapati dalam neraka. Benda yang paling mahal. Bahkan Allah kata apa? Kehidupan manusia semuanya bersumberkan air. Orang kalau tak ada air boleh mati. Tumbuhan kalau tak ada air boleh mati. Haiwan kalau tak ada air boleh mati. Tapi ahli neraka tak ada air tak mati. Ahli neraka tak ada air tak mati. Tapi kenapa dia minta air? Dia tak mati pun. Kita bila dahaga kita nak air kan, sebab nak selamatkan nyawa. Kalau tak minum, boleh mati. Doktor kalau kita pergi hospital kan, kalau kita tak boleh makan, doktor buat apa? Masuk air je kan. Okeylah, walaupun tak boleh makan. Tapi ahli neraka ni, untuk apa dia minta air? Dia tak mati pun. Sebab apa? Apa dia? Sebab orang bila dia terbakar, dia panas. Bila panas, dia perlukan apa? Bagi duit pun dia tak nak masa tu. Bagi kereta mahal pun dia tak nak. Orang bila dah terbakar panas, dia nak satu je, iaitu air. Tapi bukan untuk meneruskan kehidupan, bukan. Sebab dia memang tak mati pun. Tapi untuk menghilangkan kepanasan. Untuk menghilangkan kepanasan. Di sini menunjukkan apa? Air sangat-sangat bernilai kepada ahli neraka. Bahkan untuk kita kat dunia pun sangat-sangat bernilai. Berapa banyak tempat yang tak ada air, boleh mati kan? Walaupun ada makanan, walaupun ada apa-apa yang lain, tapi kalau tak ada air, boleh mati. Dan ahli syurga banyak tak air? Air apa yang ahli syurga ada? Macam-macam jenis air kan? Kemudian yang kedua, dia minta rezeki. Rezeki apa ni? Apa-apa saja. Apa yang ahli syurga ada daripada rezeki? Semua yang dia terfikir, semua yang dia teringin, semua dah dapat. Buah-buahan, makanan kan? Terlalu banyak. Dan bukan hasil usaha mereka. Allah bagi percuma je. Bagi makan, habis bagi. Makan, habis bagi. Banyak sangat. Jadi ahli neraka minta sikit je. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, min. Min apa makna dia? Litam'id. Sedikit saja. Sebahagian. Di sini pun mimma. Sebahagian daripada rezeki yang Allah bagi. Aku bukan nak semua. Okey. Apa kata ahli syurga? Qalu, mereka menjawab, Inna Allah, sesungguhnya Allah harramahuma. Allah telah mengharamkan.
kedua-duanya. Alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Okey. Bila ahli syurga, ahli neraka minta pada ahli syurga jawab. Apa jawapannya? Dia minta dua, air dengan rezeki. Ahli syurga menjawab, Allah telah mengharamkan. Kenapa digunakan perkataan haram? Mengharamkan. Ahli syurga boleh jawab tak? Tak boleh. Kan? Beza tak? Tak boleh dengan Allah haramkan. Beza apa beza dia? Ha? Kalau anda minta duit dengan anak kan, anak kata tak boleh. Tapi mungkin anda fikir hari ni tak boleh, besok mungkin boleh kan? Tapi kalau anda minta duit dengan anak kata duit ni haram ke atas kamu. Apa yang anda fikir? Tak akan minta dah. Jadi ahli syurga nak bagi faham, bukan setakat nak jawab, tapi nak bagi makluman kepada ahli neraka, lepas ni jangan minta. Sebab apa? Air ni walaupun air kosong, hukumnya haram ke atas kamu. Bila mana haram? Selama-lamanya. Perkataan haram ni adalah dua-dua ni haram. Satu musibah besar kepada ahli neraka. Perkataan haram. Dulu kat dunia, masa kat dunia, bukan dulu dah sekarang kan. Sekarang kat dunia banyak tak air yang haram? Apa dia? Tak banyak. Arak tak banyak lagi. Yang banyaknya halal kan? Air kopi, teh ais, teh tarik, tongkat ali, sirap, banyak. Beribu-ribu air yang halal. Yang haram sikit je. Tapi bila di akhirat, air apa? Yang mana banyak? Yang halal ke yang haram? Semua haram. Bukan tongkat ali, bukan teh ais, bukan teh tarik. Air kosong pun haram. Kalau air kosong haram, yang lain lagi haram. Sirak ke, bandung ke, cincau. Dan bukan air kosong je haram. Buah-buahan, makanan semua haram. Apple ke, ayam ke, daging ke, nasi Arab, semua haram. Semua haram. Dan ahli syurga beritahu, sebab apa benda ni haram? Masa dia menjawab tu dia beritahu, sebab apa haram? Benda yang paling mudah dia dapati kat dunia, tiba-tiba semua jadi haram kepada ahli neraka. Dan ahli syurga beritahu, sebab haram. Apa dia? Dalam ayat ada jawapannya. Apa sebab haram? Macam mana air yang halal ni jadi haram? Kopi yang halal jadi haram. Sirap bandu yang halal jadi haram. Kat dunia semua halal. Tak, sebab apa Allah haramkan pada mereka? Ada dalam ayat jawapan orang ahli syurga, jawapannya ada dalam jawapan ahli syurga. Sebab apa Allah haramkan? Ini. Allah haramkan ke atas siapa ni? Orang kafir. Jadi sebab diharamkan sebab kamu kufur. Oh, tengok. Sebab itulah kita pernah belajar satu ayat, lupa surah apa. Semua nikmat yang kat dunia ni haram kepada orang kafir. Tapi Allah bagi sebab apa? Sebab nak bagi peluang supaya mereka beriman kepada Allah. Mereka bersyukur kepada Allah. Tapi bila mereka tak beriman, akhirnya Allah haramkan semua sekali, walaupun air kosong. Walaupun air kosong. Jadi jangan kufur kepada Allah. Bila kufur, air kosong pun jadi haram. Dan haram ni pula berapa lama ni? Selama-lama. Sekarang ada masa banjir di Pahang kan. Saya tengok ada video orang bawa air bertangki-tangki. Itu satu keperluan tu. Bila dah banjir, air semua kotor, paip pun mungkin dah rosak, terputus apa semua, perlu bantuan. Kalau tak ada air yang bersih tu, mungkin boleh membawa kepada kematian. Dan saya tengok juga bila baca ayat ni, saya tengok pada orang-orang di Pulau Mega, Pulau Tatagan. Mereka tak ada air bersih. Ya Allah, nikmatnya kita air bersih, tak putuskan.
air untuk minum, air untuk mandi, air untuk masak. Tapi orang di Pulau Mega, Pulau Tatagan dan banyak lagi sebenarnya. Mungkin berjuta-juta yang tidak ada air bersih. Mereka ada di pulau. Air laut sekeliling mereka tapi tak boleh untuk diminum. Tak boleh digunakan untuk mandi. Kalau mandi jadi masalah kan. Tapi itulah kehidupan mereka. Sebab itulah bila kita bawa air mineral tu berebut, dia macam dapat harta yang mahal. Sebab apa? Air itu sangat mahal bagi manusia. Mungkin dah bertahun-tahun mereka tak dapat minum air bersih. Kalau kita bawa botol kecil pun satu nikmat yang besar. Tapi kita berapa banyak kita membazirkan air. Air kosong, air mineral, air pahit kita membazir setiap hari. Orang di sana bertahun-tahun tidak ada air bersih untuk minum, untuk masak, untuk mandi dan sebagainya. Tengok jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kamu kufur, air kosong pun haram. Dan ahli syurga, ahli neraka ni, adakah tak boleh minum langsung? Air dah haram, buah-buahan makanan haram. Adakah mereka tak boleh minum langsung dan tak boleh makan langsung? Boleh. Boleh. Ada minumannya. Tapi bukan yang dia minta. Yang Allah bagi yang halal apa dia? Yang halal. Ini makanan, minuman yang halal bagi ahli syurga. Apa dia? Satu. Kalau air, Al-Hamim. Air panas yang mendidih. Ini halal. Silakan. Yang kedua, ma'in sadid. Ma'in sadid. Semua disebut dalam Quran. Iaitu darah bercampur nanah. Air panas ni kalau minum, kalau tuang daripada atas kepala, masuk dalam perut, putus isi perut. Dan Allah sebut juga dalam surah Al-Kahfi, wa in yastaghisu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Di akhirat besok, yang halal bagi ahli neraka ialah Al-Hamim. Allah kata bila nak minum, dia letak kat muka, yashwi al-wujuh. Dia akan membakar kulit muka sehingga daging kulit muka ni gugur. Belum masuk dalam perut. Dan bila masuk dalam perut, isi perut putus. Lepas putus apa dah? Mati tak mati. Allah sambung balik. Isi kulit muka pun Allah bagi asal, seperti asal. Dan minum lagi, terbakar, begitulah berulang kali. Apa lagi yang halal bagi penghuni neraka? Makanan apa dia? Laisa lahum ta'amun illa dhari'. Dhari' kan? Surah apa ni? Laisa lahum ta'alu Al-Ghashiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Iaitu la yusminu wa la yughni. Makan tapi tak mengenyangkan dan tak menggemukkan. Apa lagi? Makanan ahli neraka yang halal. Az-zakum. Az-zakum. Buah yang berduri yang paling busuk. Binatang pun tak nak makan. Hinanya makanan tu ialah binatang yang hina pun tak nak makan. Tapi itu makanan ahli neraka yang kufur kepada Allah. Okey? Tengok rahmat Allah. Kita rasa tak rahmat Allah bila Allah cerita detail masalah yang berlaku dalam neraka? Rasa sebab Allah cerita ni supaya kita betul-betul takut, betul-betul gerun dan betul-betul jangan kufur kepada Allah. Sebab tu Allah bagi tahu awal sebab Allah sayang pada kita. Kalau Allah tak sayang pada kita, Allah tak cerita benda ni. Apatah lagi benda ni belum berlaku. Jadi selamatkan diri kita. Macam mana cara kita nak selamatkan diri kita daripada ni? Macam-macam kita sekarang kan. Minum macam-macam, makan macam-macam. Tiba-tiba air yang kosong pun jadi haram. Dan haramnya bukan satu hari, selama-lamanya. Cuba bayangkan kita tak boleh minum air kosong selama 1 minggu. Cuba bayangkan. Itu dah satu penyaksian. Jadi sekarang,
Sebagaimana kata Nabi kepada Fatimah, "Ya Fatimah binti Muhammad, ankizi nafsaki minan nar." Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan diri kamu daripada neraka ni. Bila masuk neraka, air kosong jadi haram, semua rezeki yang baik jadi haram. Selamatkan diri kamu. Aku tak boleh selamatkan diri kamu, walaupun aku Rasulullah, walaupun engkau anak Rasulullah. Jadi setiap orang kena selamatkan diri masing-masing. Saya boleh mengajar, saya boleh bagi nasihat, tapi akhirnya yang boleh selamatkan diri ialah kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib seseorang. Nasib dia ahli syurga ataupun ahli neraka, bahagia ataupun celaka, Allah tak boleh ubah, Allah tak akan ubah, melainkan dia sendiri yang berusaha untuk mengubahnya. Okey, saya bagi tips sikit bagaimana nak selamatkan diri kita daripada neraka. Mungkin benda ni kita dah tahu, tapi kadang-kadang kita belajar je, tapi tak buat. Dan kita tak buat pula kadang-kadang kita berseorangan. Tidak ada kumpulan ataupun kawan-kawan yang bersama. Okey, Allah sebut dalam satu hadis sahih daripada Ibnu Umar, ahabbu a'mali ahabbun nasi ilallahi anfa'ahum. Orang yang paling Allah sayang, orang yang paling Allah cinta ialah orang yang paling banyak memberi manfaat. Kita tahu ni. Tapi lepas ni Nabi senaraikan amalan yang kalau kita buat, Allah cinta. Kalau kita tengok muhasabah diri kita, banyak yang kita buat yang kita suka, yang kita cinta, bukan yang Allah cinta. Kita makan sebab kita suka, kita berjalan sebab kita suka, kita berkawan sebab kita suka. Banyak yang kita buat bukan yang Allah suka, tapi yang kita suka. Okey, apa dia senarai amalan yang paling Allah suka? Allah kata, ahabbul a'mal ilallah. Amalan yang paling Allah suka, yang pastilah akan selamatkan kita daripada neraka ni. Satu, sururun tudkhiluhu fi muslimin. Satu. Surur. Bukan solat. Bukan puasa. Bukan pergi umrah. Bukan haji. Sururun. Gembira yang kita masukkan dalam hati seorang Muslim. Kita cakap kadang-kadang dengan perkataan, dia gembira. Kadang-kadang dia ada masalah, kita cakap bagi nasihat, 3 patah aja, dia gembira. Ya Allah, amalan yang paling Allah suka. Dan kita akan termasuk orang yang paling Allah sayang. Berapa ramai yang terlepas pandang kan? Kadang-kadang orang tanya soalan, saya tak tahu. Kalau dia jawab 3 patah, mungkin dia gembira, kita akan buat satu amalan yang paling Allah suka. Kadang-kadang kita, dia tengah apa ni, dia perlukan bantuan, kita tolong, angkat barang dia je. Dia gembira. Itu walaupun nampak kecil, tapi amalan yang paling Allah suka. Yang kedua, apa dah? Kalau ikut senarai dalam hadis ni. Ini riwayat At-Tabarani. Yang kedua apa dia? Takshifu lahu kurbahu. Takshifu apa dia? Menghilangkan, menyelesaikan kurba masalah orang, musibah orang. Dia ada masalah ke, ada musibah, kita rusak, kita bantu dia dan kita bayar pula. Ya Allah, amalan paling Allah suka. Ini semua melibatkan orang ni, bukan melibatkan kita. Kita baiki kereta kita dengan kita baiki kereta orang, yang mana paling Allah suka? Yang baiki kereta orang. Yang ketiga, taqdi anhu dainan. Apa dia?
Tolong lansaikan hutang orang. Oh, semua yang orang tak suka ni, betul tak? Yang dia suka, lansai hutang dia. Tengok, amalan yang paling Allah suka, yang nafsu tak suka. Tolong bayar hutang orang. Dia gembira tak? Kadang-kadang dengan hutang tu, dia jadi hidup sempit. Kadang-kadang nak bunuh diri. Tiba-tiba kita bayar. Ya Allah, macam mati hidup semula. Yang keempat, tatruda anhu jau'an. Tatruda makna menolak, menghilangkan daripada orang Muslim tu jau'an, kelaparan. Dia tengah lapar, kita bagi makan. Nabi sebut tak berapa kali? Tak. Nabi tak sebut. Makna kalau kamu bagi sekali je, amalan yang paling Allah suka dan kamu termasuk senarai orang yang paling Allah sayang. Simple je. Tapi yang simple tu yang paling sukar kita buat. Dan Nabi tutup dengan apa? Nabi kata apa? Last sekali. Wala'an amsya fi hajati akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hazal masjid berapa lama? Syahran. Nabi kata, kesimpulannya Nabi kata apa? Dan pastilah aku berjalan fi hajati akhi, untuk menunaikan hajat aku. Hajat apa ni? Macam ni lah. Aku dengar ada seorang tu ada masalah. Aku nak pergi dengar dan nak tolong selesai. Mungkin ambil masa setengah jam je. Mungkin dekat je. Ataupun aku nak dengar kawan tu ada hutang. Aku nak tolong bayar. Maka Nabi kata apa? Aku berjalan nak tunaikan hajat saudaraku. Lebih aku cinta. Lebih aku suka daripada aku beriktikaf di masjid ini. Masjid siapa ni? Masjid Nabawi. Berapa pahala dia? Ganda amalan berapa? 1000. Lepas tu, iktikaf pula berapa? Selama berapa ni? Sebulan. Oh, sebulan banyak tak pahala? Kalilah kalau salat 5 kali sehari, kali 1000 pahala, kali 30 hari. Itu baru salat. Dia kalau orang ada cerdik matematik, dia pilih apa ni? Iktikaf kan? Aku dah bayar 10,000, peluang pula iktikaf? Tak. Nabi kata, berjalan mungkin setengah jam je, lebih baik pada iktikaf di masjid Nabi sebulan. Kenapa? Kenapa? Kan dia beribadat pada Allah ni, solat sembah Allah. Dan bila duduk di masjid, solat awal waktu tak? Dan bila duduk di masjid, solat jemaah tak? Dan bila duduk masjid, banyak tak amal soleh dia buat? Dengan zikir, baca Quran, zikir pagi petang, solat malam, banyak tak? Tapi kenapa yang ni lagi baik? Yang ni lagi Nabi suka. Kenapa? Kenapa? Sebab yang ni pahala dia hanya terbatas pada kamu seorang je. Yang ni pahala dia walaupun setengah jam, tapi pahala dia merebak. Kadang-kadang kita bantu orang miskin, dia ada anak 5, 6 orang. Kadang-kadang dia anak 5, selesai masalah sekolah anak dia. Selesai masalah paip bocor, selesai masalah bil air. Ni kena fikir cara Islam. Bukan fikir ikut akal kita. Kalau ikut akal kita, kita duduk masjid lah. Kan? Okey? Berapa ramai yang belajar? Termasuk yang belajar sunnah kan. Dia tak fokus pada ni. Dia fokus belajar aja sampai apa? Sampai habis 2 kitab. Sahih Bukhari, Muslim kan. Tapi jumpa orang miskin tak bantu, orang ada masalah pun dia kata saya sibuk. Ya Allah, ruginya. Jadi sekarang kita NGO kita Pertubuhan Ulama Dakwah, kita nak gerakkan. Bila kita tadabbur, kita kena beramal ikut fahaman Al-Quran, bukan ikut fahaman kita, bukan ikut fahaman orang ramai. Fahaman Al-Quran apa dia? Yang Nabi huraikan iaitu banyak bantu orang.
demi nak selamatkan diri kita daripada neraka. Bahkan Allah sebut dalam Quran kan, celakalah orang yang tidak membantu orang miskin. Dan yang tidak mempedulikan anak yatim adalah yukazzibu bidin, pendusta agama. Bahkan dalam surah Al-Mudaththir orang kata, antara sebab manusia masuk neraka, sakar, sebab tak bagi makan orang miskin. Orang miskin duduk kat sini, bukan duduk di masjid. Jadi saya nak anjurkan kepada semua pelajar ni, pelajar online yang ada, yang mendengar ni 693 orang. Sekarang kita nak gerakkan semua pelajar. Kalau dah belajar, kena beramal. Kita nak semua pelajar yang ada di merata tempat ni jadi ejen kepada Ghulam Ad-Da'wah. Ghulam Ad-Da'wah. Bukan Ghulam Ahmad, jangan tersilap. Ini bukan Ghulam Ahmad. Ghulam Ahmad ajaran sesat. Kita Ghulam Ad-Da'wah, kita dah baca kisah dia panjang lebar daripada hadis sahih riwayat Muslim, dan juga Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Buruj. Kerana Ghulam ni, kerana seorang budak ni, dia menjadi orang yang paling Allah cinta. Kenapa? Sebab semua amalan dia untuk orang. Dia bantu masalah orang, dia gembirakan orang. Dan yang paling besar amalan Ghulam apa dia? Amalan paling besar yang dilakukan oleh Ghulam apa dia? Selamatkan akidah. Selamatkan manusia daripada neraka ni, yang air sejuk pun haram. Berapa ramai yang beriman, walaupun dibakar dalam api, dalam parit yang dinyala oleh kerajaan ketika itu, bukan kerajaan sekarang. Berapa ramai yang Ghulam selamatkan. Maka Ghulam walaupun dibudak, walaupun tak ada jemaah, tak ada parti, dia adalah orang yang paling Allah cinta. Sebab apa? Dia paling banyak manfaat kepada orang. Berapa lama Ghulam ni belajar? Sekejap je. Berapa ramai guru? Satu je. Berapa kitab habis? Ya Allah, berapa dana dia ada? Tak ada. Dana dia ialah keimanan kepada Allah, keyakinan pada Allah, menjadikan dia buat amalan yang paling Allah suka, bukan yang dia suka. Bahkan ketika kita dah baca kisah dia panjang lebar kan, ketika tadabbur surah Al-Buruj, ketika menteri bawa tawaran yang sangat lumayan, hadiah untuk dia bila dia berjaya merawat penyakit buta menteri ni. Dia tolak senang-senang. Sebab apa? Sebab dia hidup bukan untuk nak harta. Dia hidup untuk nak syurga. Jadi dia tahu yang paling mahal bukan harta, bukan duit, bukan kereta, bukan pangkat. Yang paling mahal ialah syurga. Jadi janganlah matlamat hidup kita kecil hanya untuk dunia yang sementara. Jadikan matlamat kita ialah untuk syurga yang kekal abadi. Jadilah matlamat kita untuk bebas daripada neraka yang air mineral pun haram. Itu orang yang hebat. Orang beriman, fikiran dia sampai ke akhirat, bukan setakat dunia aja. Jadi saya nak supaya setiap pelajar online ni, pelajar tadabbur yang ada di mana-mana daripada Perlis sampai ke Johor, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei, sampai ke Indonesia, jadilah diri anda orang yang paling Allah cinta. Kalau tak boleh, tak mampu buat, kita bantu. Saya nak bagi kaedah dia macam ni. Setiap pelajar yang belajar tadabbur, di mana saja anda berada, langkah pertama, cari orang-orang miskin. Orang miskin, orang yang ada masalah, orang yang anak dia tak sekolah, dan lebih-lebih lagi, orang miskin yang jahil agama. Yang ada di kampung anda, di taman anda, saudara mara anda, jiran anda, sahabat anda, bagi tahu pada saya. Telefon saya, bagi tahu saya. Kemudian kalau dah pastikan, sebab anda lebih tahu kepada orang yang bersama kampung anda. Saya tak tahu. Jadi anda adalah ejen kepada Ghulam Ad-Da'wah. Jadi cari orang miskin, jiran ke, sahabat ke, saudara mara, yang betul-betul perlu bantuan, khususnya bantuan agama. Telefon saya, kita akan kumpulkan data tu, dan kita akan hantarkan barang bantuan. Sama ada duit ke, sama ada makanan ke, sama ada buku agama ke, dan kita akan bagi t-shirt setiap ejen kita. T-shirt dia, t-shirt Ghulam Ad-Da'wah, dan kita akan tulis, aku adalah Ghulam Ad-Da'wah. Kita akan post, hantar segera. Dia benar-benar baik, tak boleh dilewatkan. Kadang-kadang kita dah ada maklumat, tangguh-tangguh sampai orang tu mati. Ustaz Ali Jabir dah meninggal, kan? Umur 44 tahun baru.
yang naik kapal terbang Indonesia Sriwijaya, 60 orang lebih meninggal secara mengejut. Jadi mati tak menunggu kita. Bila kita ada maklumat, jangan tangguh. Jangan tangguh. Mungkin kita mati dulu ataupun orang miskin yang patut kita bantu dah mati. Terlepas peluang untuk kita menjadi orang yang paling Allah cinta. Okey, saya ulang. Setiap pelajar online tadabbur ni, kalau kamu dah faham, kamu dah menghayati Al-Quran dan hadis Nabi, teruskan kerja. Jangan duduk diam, jangan duduk dalam kelas sahaja. Cari senarai orang miskin, anak yatim yang perlukan bantuan, bagi maklumat pada saya, dan apa yang dia perlukan kita akan bagi. Pertama kita akan bagi t-shirt kepada ejen ni, yang kedua kita akan bagi bantuan kepada mereka yang perlu bantuan, sama ada kewangan ke, buku agama ke, barang makanan ke. Kemudian kalau perlukan guru-guru agama, guru kelas yang mengajar Al-Quran ke apa ke, bagi tahu kita. Mungkin kita boleh cari guru dekat kawasan tu, kita boleh bagi allowance. Bagi allowance pergi mengajar rumah orang miskin tu. Orang miskin tak akan datang masjid, tambah-tambah PKP ni. Orang miskin tak akan datang ke masjid kan. Jadi berapa ramai orang miskin yang duduk di luar masjid, di kawasan pedalaman, tak dapat ilmu. Sebab kita tak santuni mereka. Kenapa? Sebab kita pentingkan diri. Sebab kita pentingkan diri. Sebab kita buat apa yang kita suka, bukan yang Allah suka. Okey? Okey, kontak entah pada banyak sangat. Dania, boleh? Okey, boleh kontak Ustaz Dania dan juga Puan Haniza. Nanti kita akan bagi nombor. Kontak Ustaz Dania yang juga bersama Ghulam dengan Puan Haniza. Kontak, bagi tahu maklumat detik yang kita kenal je. Saya tak nak dapat maklumat daripada WhatsApp ke daripada apa tapi kita tak kenal. Sebab sekarang banyak yang menipukan. Kita bukan tak percaya tapi berhati-hati. Dan setelah dapat tahu berapa ramai yang miskin, apa yang diperlukan, bagi tahu, kita akan post. Dan lepas PKP, satu masa kita akan pergi ziarah, kita akan follow up. Inilah kerja kita untuk selamatkan kita daripada neraka. Ramai orang nak selamatkan daripada COVID-19, tapi akhirnya dia masuk neraka yang air kosong pun jadi haram. Okey? Boleh Jadi kita nak gerakkan supaya misi Ghulam Ad-Dakwah ni akan tersebar ke merata tempat dan supaya orang-orang miskin, anak yatim, orang yang ada masalah, semua akan dapat kebaikan daripada ilmu yang kita belajar. Okey. Kemudian kita sambung. Siapa ni orang kafir yang Allah haramkan air sejuk ni? Air sejuk jadi haram selama-lama. Sebab dia kufur kepada Allah. Apa perbuatan mereka ni? Kita kata mungkin aku bukan orang kafir, aku selamat. Belum tentu. Tengok apa yang dilakukan oleh orang kafir sehingga mereka masuk neraka dan diharamkan pada mereka semua air sejuk dan rezeki yang baik. Iaitu allazina, orang-orang yang ittakhazu, mereka mengambil ataupun menjadikan dinahum apa dia? Agama mereka lahwan. Lahwan apa dia? Kita ada dua perkataan, lahwan wa la'iban. Lahwun wa la'ibun. Cuba buka surah ni, surah Al-Ankabut ayat 64 ke? Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun kan? Betul? Cuba baca sambungan dia. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa ma hadhihi wa inna ad-daral akhirah lahiya al-hayawan. Apa dia? Okey.
Cuba tadabbur ayat ni. Allah kata apa? Wa ma hadzal hayatud dunya. Tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali lahwun wa la'ibun. Apa makna lahwun? Dan apa beza dengan la'ibun? Apa dia? Lahwun main. Kalau la'ibun? Main juga. Yang mana hobi? Lahwun. La'ibun? Yang mana sungguh-sungguh? Yang mana melekakan? Dua perkataan ni. Okey, lahwun ada Allah sebut dalam surah lain. Ya ayyuhallazina amanu la, ataupun kita ambil ni, alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Kan? Alha ni daripada perkataan lahwun, telah melalaikan kamu banyak harta. Melalaikan daripada apa? Daripada mengingati Allah. Okey? Daripada sini kita tahu apa makna lahwun. Lahwun ialah apa saja yang melalaikan kita daripada tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Semua lahwun. Mungkin benda tu ada faedah. Benda tu mungkin ada faedah. Tapi kalau melalaikan solat, benda tu lahwun. Contohlah, kita main bola kan? Ada faedah tak? Ada faedah. Tapi kita main bola sampai masuk waktu maghrib. Dah lahwun dah. Okey? Kadang-kadang kita baca Quran, ada faedah tak? Tapi kita baca Quran sampai dah masuk waktu, kita baca sampai habis waktu. Baca Quran tu pun lahwun. Boleh faham? Okey. La'ibun ialah apa saja yang tidak ada faedah. Apa saja yang tidak ada faedah. Dia tak syarat mengganggu solat kita ataupun tanggungjawab kita yang lain. Dia tak syarat. Yang penting yang tak ada faedah. Main apa ni? Main game kan? Ada faedah tak? Tak ada faedah kan? Dia panggil apa? La'ibun. Kemudian dia main sampai masuk waktu sahur. Dia juga la'ibun dan lahwun. Boleh? Main dam kan? Dam. Ada faedah tak? Tapi boleh pergi haji. Tak ada faedah kan? Apa tu dia panggil? La'ibun. Tapi kalau dia main sampai terlepas waktu salat, dia juga la'ibun, dia juga lahwun. Allah kata apa? La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Ni tulhikum daripada perkataan lahwun. Jangan melalaikan kamu harta kamu dan daripada apa? Jadi lahwun mesti mengganggu zikrullah. Sia-sia. Boleh? Jadi Allah nak begitu, kehidupan dunia ini hanyalah sebagai benda yang melalaikan. Betul kan? Game, perempuan, anak kadang-kadang melalaikan kita. Dan juga la'ibun, main-main. Kan? Kadang-kadang kita jogging kan sampai pusing satu taman 2 jam. Kan? Ada faedah tak? Ada faedah. Tapi kalau dia jogging pakai yang ketat, nampak macam biji nangka tu. Ada faedah tak? Dia buat dosa. Itu la'ibun, main-main. Kadang-kadang dia baca Quran. Baca Quran berlagu kan? Tapi tak faham. Dia masuk apa? Ibadat ke la'ibun? La'ibun. Dia baca Quran tapi tak faham dan dia langgar apa yang Allah perintah. Baca Quran ke main-main? Main-main. Apalah baca Quran main-main? Ustaz, mana ada baca Quran main-main? Ya, bila kamu baca, kamu tak faham, kamu langgar je perintah Allah. Apa faedah kamu baca? Itu baca Quran main-main. Macam kita baca surat peraturan kan? Kita dapat offer jawatan, kita pun baca, kita langgar. Baca, lepas tu langgar.
Baca ke main-main? Main-main. Boleh? Saya nak sebut juga yang ni, yang pasal amalan tadi kan. Yang wanita, yang Nabi kata wanita yang solat malam, puasa, sedekah kan. Tapi masuk neraka. Sebab apa? Masuk neraka juga. Sebab apa? Maknanya antara penyebab dia main-main. Solat main-main tu. Bangun malam main-main. Kenapa? Sebab solat dia tak membawa kepada hormat jiran. Solat tak menjadikannya membuat baik pada orang. Saya nak ramai orang solat, ramai orang pergi umrah. Dia tak menyakiti jiran, tapi dia menyakiti hati orang miskin. Ini kadang-kadang ramai tak sedar. Dia solat, dia puasa, dia pergi haji berkali-kali, pergi umrah berkali-kali. Dia makan sedap, tapi dia menyakiti hati orang miskin. Takut-takut dia macam perempuan tadi, ahli neraka. Macam mana dia menyakiti orang miskin? Bila dia makan makanan sedap-sedap, dia tunjuk gambar kan dalam grup. Dalam grup tu ada orang miskin. Orang miskin terasa tak? Tu ada unsur menyakiti hati orang miskin. Sebab itulah Allah mengharamkan kita pakai mask. Kan? Sebab salah satunya nak jaga hati, perasaan orang miskin. Kadang-kadang kita pergi pusing satu dunia, pergi umrah 10 kali, masuk dalam Facebook. Dalam tu ada orang miskin. Orang miskin, aku ni dah 3 hari tak dapat makan. Kamu tunjuk gambar kamu pergi Mekah berkali-kali, makan di hotel yang mewah. Sakit hati tak? Sakit hati. Sakit hati. Kan? Sebab tu bila kita makan, jangan selfie dengan makanan yang lazat masuk dalam grup Facebook. Jangan. Itu boleh menyakitkan hati orang. Kan? Dah lah kedekut. Tunjuk gambar saja. Bagilah makanan. Kan? Okey, kemudian Allah kata apa? Wa inna daral akhirah. Kalau dunia main-main, dunia melarakan, habis apa yang betul? Wa inna daral akhirah, kehidupan akhirat itu pastilah hayawan. Apa makna hayawan? Hayawan ni binatang ke apa? Dia beza. Satu haiwan. Haiwan. Kan? Haiwan. Yang ni hayawan. Beza. Hayawan ni daripada perkataan hayatun, kehidupan. Allah nak bagi tahu kehidupan yang sebenar apa dah? Negeri akhirat. Yang dunia main-main lara. Main dengan anak sampai melewatkan solat, itu main-main. Tapi main dengan anak sambil tu masuk solat, ajak anak, itu agama. Jadi Allah kata negeri yang akhirat adalah itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Tak ada main-main dah. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Tapi ramai orang tak tahu. Betul? Asyik duk kejar makan, kejar rezeki, kejar rehat. Tapi di akhirat besok, akhirnya air kosong pun jadi haram. Okey? Jadi punca orang kafir ini masuk neraka dan diharamkan air sebab apa? Sebab mereka menjadikan agama mereka lahwan. Apa dah? Perkara melalaikan. Boleh kadang-kadang ada orang yang pasang kaset mengaji kat rumah. Pagi sampai malam. Tapi anak buka aurat, isteri buka aurat, solat lambat. Dia jadikan agama lahwan. Melarakan. Wala'iban dan main-main. Main-main je. Musim bulan Ramadan pergi masjid. Tutup aurat. Lepas Ramadan, hari raya buka aurat. Dia main-main dengan agama. Kemudian wagharrat. Apa punca ni? Dia jadikan agama lahwan wala'iban. Puncanya apa? Wagharrat. Dan menipu mereka al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Mereka tertipu dengan apa? Kehidupan dunia. Kehidupan dunia Allah sebut dalam surah ni lahwun wala'ibun. Jadi mereka tertipu, akhirnya mereka tak bersedia untuk akhirat. Kemudian Allah kata fal yauma, pada hari ini. Betul tak? Betul tak? Kadang-kadang kita kerja kan, food panda kan, kadang-kadang nak kerja tu trip kan, sampai solat lambat, betul kan?
Fal yauma, maka hari ini nansahum, kami lupa mereka. Siapa lupa siapa dia? Hari ini Allah kata kami lupa mereka. Kami siapa? Allah. Mereka tu siapa? Ni orang kafir ni. Yang mana ni? Yang ambil agama sebagai main-main. Agama tu ikut musim dia je. Pergi majlis agama tutup aurat. Pergi kenduri buka, main-main je. Masa berlakon tutup aurat kan? Sebab pengarah suruh tutup kan? Kama nasu, sebagaimana mereka lupa liqa. Liqa apa dia? Perjumpaan. Yaumihim, hari mereka. Perjumpaan apa ni? Haza, perjumpaan apa ni? Itu perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat. Mereka lupa. Sebab tu mereka sibuk dengan dunia sampai tak buat persiapan. Okey. Apa maksud Allah kata kami lupa? Kami lupa mereka ni apa maksud dia? Kalau orang kafir lupa pada Allah, kita boleh faham. Dia tak beriman, dia tak solat, dia buka aurat kan? Tapi Allah kata kami lupa mereka, apa maksud? Jauh daripada rahmat. Tapi dalam konteks ayat ni apa dia? Dalam konteks ayat ni. Kan ahli neraka minta apa tadi? Jadi kalau Allah kata kami lupa mana? Kami tak akan perkenankan apa yang mereka minta. Kami buat tak tahu je. Macam anak kita lah. Anak kita, abah minta duit, buat tak tahu je. Itu makna kami lupa. Kita buat tak tahu kenapa? Sebab dia sebelum ni degil. Jadi Allah kata, kamu minta apalah, aku buat tak tahu je. Kemudian, wa ma kanu, dan apa yang adalah mereka bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, yajhadun. Yajhadun apa makna? Mereka ingkar. Dulu, jadi dia panggil apa ni? Mereka lupa Allah, Allah lupa mereka. Dia panggil apa? Balasan ikut jenis amalan. Amalan mereka apa? Lupa Allah. Maka balasannya, Allah lupa mereka. Yang mana lebih dahsyat? Mereka lupa Allah ke Allah lupa mereka? Yang paling dahsyat ialah bila Allah pencipta alam, pemberi rezeki, lupa pada kita. Kita lupa pada Allah, Allah tak terkesan apa-apa pun. Kita tak nak salat, tak nak zikir, bagi Allah tak ada masalah. Tapi bila Allah lupa kita, satu malapetaka yang besar. Okey, kita berhenti setakat ayat 51. Sebab tu Allah kata ayat kami. Ayat tu apa makna? Tanda kebesaran kami. Jadi tanda kebesaran Allah cukup jelas. Tapi mereka ingkar juga. Jadi sekarang kita tak boleh duduk diam dah. Bagi saya lah, saya sendiri pun banyak lagi tidur kan. Datang kelas, lepas tu balik rumah. Orang miskin berapa ribu kat luar lapar, tak cukup makan, ada masalah, kita duduk balik rumah kan. Kita duduk hurai kat sini, tapi praktikalnya tak ada. Sedangkan Allah kata apa pada Nabi? Faiza faragta fansab. Bila selesai satu kerja, buat kerja lain dengan penat. Kita bila habis kelas, relax. Jadi kita belum lagi menepati sunnah Nabi SAW. Banyak teori kan. Lepas ni kita kena bergerak aktif. Kadang-kadang PKP tak boleh bergerak, itu bukan halangan. Kita boleh buat macam tadi. Setiap pelajar cari orang miskin di taman dia, kampung dia, yang dia kenal betul-betul. Kalau tak cukup dana apa, kita boleh bantu. Allah bagi kemudahan, Allah jadikan pertubuhan ulama dakwah, mudah orang nak salurkan duit. Cuma masalah kita sekarang, kita tak jumpa orang miskin. Jumpa pun tak ramai. Jadi kita lantik ejen kita daripada kalangan pelajar tadabbur online. Carilah orang miskin di tempat anda, kemudian bagi laporan pada kami. Dan kalau kami tak boleh pergi, kami akan postkan apa-apa yang diperlukan. Kalau duit, kita transfer je. Dan boleh kontak Ustaz Dania ataupun Puan Hani, Puan Hanizah.
InsyaAllah, ini pun ada, kita dapati ada satu keluarga miskin yang ada anak, ada cucu, tapi rumah dia tidak ada peti ais. Tidak ada mesin basuh. Saya fikir, ya Allah, macam mana tak ada peti ais? Macam mana dia nak beli lauk, nak simpan kan? Mana tak boleh simpan, nak minum ais pun tak boleh. Kita dah tak pernah putus ais. Jadi kita ni macam pentingkan dirilah. Itu baru jumpa satu. Mungkin ramai lagi yang mungkin bukan setakat tidak ada peti air, elektrik pun tak ada. Mungkin air pun tak ada. Tapi kita tak mencari, kita tak jumpa. Tu. Taman Bukit Katil. Ada 6 adik-beradik yang masih kecil baru kehilangan ayah. Mereka kemelangan. Tak, kita nak pelajar sendiri, pergi cek sendiri. Kita, prinsip kita tak akan bantu, melainkan kita pastikan dia betul-betul susah. Macam mana cara kita nak pastikan? Kita pergi ziarah, kita pergi tengok, masuk rumah dia sendiri. Tapi sekarang sebab PKP, gerakan terbatas, jadi kita minta pelajar jadi ejen. Jangan bagi maklumat sahaja. Kita nak pelajar cek sendiri, betul tak yang miskin, apa yang dia perlukan. Baru hantar maklumat pada kita dan kita hantar melalui pelajar ni. Pelajar sendiri yang pergi hantar. Jangan semua serah pada kita. Bila lagi kita nak bergerak, asyik suruh orang je, transfer duit je, kita tak buat apa-apa. Kita sendiri buat kerja yang paling Allah suka demi untuk kita di akhirat besok. Mana soalan? Jangan pula hantar mesej kat saya ada hutang. Akhirnya jadi saya ni penyelesai hutang orang. Apa maksud Allah lupa pada kita? Kita dah jawab tadi. Allah lupa pada kita, apa saja ahli neraka minta Allah tak peduli, dan Allah biarkan dia kena bakar ke, lapar ke, dahaga, sakit, Allah tak peduli langsung. Itu makna Allah lupakan. Allah bukan zalim, sebab Allah dah begitu. Awal-awal lagi Allah beritahu dalam Quran. Benda belum berlaku. Itu menunjukkan Allah bukan zalim. Bahkan Allah sayang kepada kita. Sebab itu Allah begitu awal-awal. Dalam surah Al-Furqan ayat 3 ada kaum muslimin di zaman itu memanggil Nabi dengan Ya Abul Qasim. Tapi turun ayat yang melarang. Boleh Ustaz jelaskan kenapa? Surah Al-Furqan ke surah Al-Hujurat? Okey, sekejap. Ayat berapa tadi? 63. Bukan. Salah, bukan surah Furqan ni. Surah Furqan ialah bukan adanya ibadur rahman yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan rendah diri, tidak sombong, tak ada kaitan. Sebenarnya yang Allah larang kita panggil ya Muhammad, ya Abul Qasim, itu surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Itu surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Jadi memang tak boleh tak boleh kita panggil Nabi Muhammad dengan nama dia, sahabat-sahabat lah. Kita tak ada dah, sebab Nabi dah mati. Zaman Nabi, sahabat ataupun isteri Nabi sendiri tak boleh panggil Ya Muhammad, Ya Abul Qasim, tak boleh. Sebab Nabi satu manusia yang mulia, maka kena panggil dengan nama yang mulia, iaitu sama ada Ya Rasulullah ataupun Ya Nabi Allah. Wallahu a'lam. Kebaikan yang 4 jenis Ustaz sebut tadi, adakah untuk dicurahkan kepada tak, kebaikan ni yang terbaik kepada orang Islam lah, tapi sebenarnya umum. Bahkan dalam surah Al-Insan Allah sebut Al-Abrar ni dia bagi makan kepada wa yut'imuna at'am ala hubbi miskinan, orang miskin. Yang kedua yatiman, anak yatim. Yang ketiga asiran. Asiran ni tawanan perang. Tawanan perang ni orang kafir. Jadi ulama mengatakan boleh kita bagi makan buat baik pada orang kafir. Tapi kalau ada orang Islam, dahulukan orang Islam. Sebab wanita yang pelacur bagi minum pada anjing pun menjadi penyebab kepada dia menjadi ahli syurga.
Adakah orang lapar itu termasuk orang yang puasa? Bukan. Orang yang puasa itu sengaja cari lapar. Tak termasuk. Memanglah lapar, bila puasa kena lapar. Kalau puasa tu ada ganjaran lain tak kan? Bagi orang puasa tu lain kan? Tak sama. Bagi orang puasa dapat pahala puasa dia banyak. Maknanya kalau orang puasa kemudian dia lapar, memang lapar kan? Mana ada puasa kenyang? Jadi orang puasa lapar, dia dapat ganjaran. Jadi jangan kita duk bagi makan pula. Rugilah. Sekiranya ada seorang yang baru masuk Islam, bolehkah beri nama beliau? Tak payah bagi nama. Ikut sunnah Nabi, siapa yang masuk Islam, kekalkan nama asalnya selagi mana namanya tidak membawa makna yang tak baik. Nah, berapa ramai sahabat Nabi yang masuk Islam? Asalnya nama itulah. Abu Bakar, Abdullah, itulah nama asalnya. Tak ada satu pun yang Nabi ubah nama. Kecuali ada yang nama tak baik baru Nabi ubah. Contoh ada seorang sahabat namanya Abul Khail. Abul Khail makna bapa kepada kuda. Nabi kata tukar. Nabi tukar pada Abul Khair, bapa kepada kebaikan. Jadi kalau masuk Islam, jangan tukar nama. Jangan tukar nama, kekalkan nama. Itu sunnah Nabi. Kenapa tak boleh tukar? Salah satunya nak jaga perasaan mak bapak dia. Mak bapak dia lahirkan, mak bapak dia bagi nama, tiba-tiba kita tukar nama. Kecil hati mak bapak dia. Kadang-kadang menyebabkan dia rasa, apa ni Islam? Bila anak aku masuk Islam, terus dia tukar nama yang aku bagi dulu. Wallahu a'lam. Boleh tak kita membantu orang yang mohon bantuan daripada saya tak galakkan. Sebab Facebook ni, WhatsApp ni banyak dah unsur-unsur yang menipu. Bukan kita tak percaya, tapi berhati-hati. Jangan biarkan orang terus mengambil peluang untuk menipu. Sebab tu prinsip kita pergi tengok, kita pergi check dulu dan yakin betul-betul baru kita bantu. Apa hukumnya kalau dalam solat kita hanya membaca surah Qul sahaja? Dalam solat kita baca surah Qul sahaja. Hukumnya sah. Sebab baca surah lepas Fatihah bukan wajib. Hukumnya sunat je. Bila tak buat benda yang sunat, salat sah. Lepas waladhdallin amin, kita nak turun rukuk rakaat pertama. Salat kita sah. Kalau baca Qul lagi sah. Cuma tak patutlah kita Quran ada 114 surah. Kita daripada balik sampai ketua baca 3 Qul, tak patutlah. Bacalah surah lain, ayat lain supaya kita rasa lain dalam solat. Supaya surah-surah lain bila kita faham membantu kita untuk khusyuk dalam solat. Macam mana kalau kita tengok dia miskin, susah dapat kerja dalam PKP ini, tapi ada juga dilihat sikap malas. Sebab itulah prinsip kita yang paling utama, kita nak bantu apa? Dari segi ilmu. Dia malas tu sebab dia jahil. Kalau dia ada ilmu, dia faham agama, dia tak akan malas. Bahkan dia tak akan meminta. Dan kita pun tak perlu bantu bila dia faham agama. Sebab tu prinsip utama kita yang kita nak bantu tu sebenarnya ialah kefahaman agama. Kita nak dah belajar agama, belajar tadabbur, belajar sunnah Nabi. Duit zakat boleh diberikan kepada golongan miskin, tapi ada pendapat mengatakan kalau kafir yang nak dijinakkan dengan Islam, maka dia boleh bagi zakat. Tapi kalau kafir yang menentang, haram kita bagi. Ataupun kafir yang tak menentang dan tak juga jinak pada Islam, tak boleh bagi. Ada tak Allah lupa pada kita di dunia? Ya, Allah lupa. Allah sebut dalam surah Al-Hashr, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum. Allah kata, wahai orang beriman, jangan kamu jadi seperti orang yang lupa Allah. Kenapa? Kalau kamu lupa Allah, fa ansahum anfusahum, Allah akan jadikan kamu lupa pada diri kamu. Di mana ni? Kat dunia lah. Macam mana Allah jadikan kita lupa pada diri kita? Iaitu kita lupa nak buat baik untuk kita di akhirat. Kita lupa buat persiapan untuk akhirat. Asyik buat persiapan untuk dunia. Itu tanda Allah lupakan kita, sebab kita yang lupakan Allah. Ada kata memakai barang kemas tu haram sebab akan menyakiti orang miskin. Yalah, kalau boleh menyakiti hati orang miskin memang haram lah. Jadi barang kemas tu Allah halalkan untuk wanita, tapi bukan untuk ditunjuk kepada orang. Kalau nak tunjuk, tunjuklah pada suami kan. Kalau ada orang miskin, elakkan.
apakah para mutawif yang menguruskan umrah berkali-kali itu di kategori apa, Hawayan? Itu Hawaiian. Hayawan. Tak ada kaitan. Hayawan dalam surah Al-Ankabut ini maksud dia kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang sebenar apa maksud? Kehidupan yang gembira sepanjang masa, tak ada sedih, tak ada risau, tak ada takut. Gembira, tak ada tua, tak ada sakit, tak ada mati. Itu maksud kehidupan yang sebenar-benar. Itu makna hayawan. Tak ada kaitan dengan mutawif. Mutawif ini kadang-kadang tak ada kehidupan. Seorang perlukah seorang Muslim ada simpanan duit untuk kecemasan diri sendiri dan keluarga, atau adakah perlu infak semuanya? Dia simpan duit tak salah. Sahabat pun simpan. Osman bin Affan pun masa dia meninggal ada harta yang ditinggal banyak juga. Abdurrahman bin Auf pun lepas dia meninggal banyak juga dia simpan harta. Tapi banyak dia tinggal, lagi banyak yang dia bagi. Jadi tak salah kita menyimpan. Cuma jangan kita yakin dengan duit simpanan ini boleh membantu untuk kita terus hidup. Jangan. Itu boleh membawa kepada syirik. Sebab manusia hidup bukan dengan duit simpanan, dengan Allah. Allah yang beri izin dia hidup. Kadang-kadang orang tak ada simpanan. Orang kampung tak ada simpanan kan. Kerja pun tak ada. Kerja noreh getah. Simpanan langsung tak ada. Tapi umurnya lagi panjang daripada orang kerja besar yang gaji dia simpanannya beratus ribu. Jadi nak simpan tak salah, tapi jangan yakin dengan simpanan itu boleh membantu untuk kita hidup lebih lama. Boleh tak kita mengamalkan ayat 40 dan 41 dalam surah Ibrahim? Ayat apa tu? Surah Ibrahim. Empat puluh 41. Jadi soalan apa? Bolehkah kita amalkan ayat? Tak, dia soalan tu kena betulkan. Bukan boleh tak kita amalkan. Boleh tak kita baca doa daripada ayat 40 41? Boleh. Jawapannya boleh. Kita nak baca doa daripada ayat ni dalam solat, khususnya ketika tahiyat akhir, boleh. Sujud, kalau kita nak baca ketika sujud, kita niat baca doa, bukan niat baca ayat Al-Quran. Bagaimana pula dengan penghuni rumah orang tua? Perlukah kita menolong sedangkan mereka sudah? Tak payahlah. Kalau dah ada yang menguruskan kehidupan mereka, tak payah. Kita nak bantu ni orang yang perlu bantuan. Yang ada pengurus, yang ada dah cukup makan semua, tempat tinggal dah cukup, dia tak perlu bantuan, jangan bantu. Ayat 190-200 surah Ali Imran, Nabi baca sebelum solat tahajud. Ya, Nabi baca sebelum solat tahajud. Nabi baca sebelum Nabi solat tahajud. Apa pandangan Ustaz berkenaan ramai orang Islam sekarang memegang anjing, membela anjing dengan memegang pada kisah wanita pelacur masuk syurga disebabkan bagi makanan ke anjing? Tak, pasal pegang anjing ni ulama beza pendapat. 4 mazhab berbeza pendapat. Kalau mazhab Hanafi, pegang anjing halal. Ada dalil mereka. Jadi jangan kita fanatik pada satu pandangan sahaja. Sedangkan benda tu ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat. Jangan pula orang yang tidak ulama nak bergaduh. Ulama berbeza pendapat. Makna benda tu ada mengatakan halal, ada mengatakan haram. Mazhab kita Syafi'i tak boleh. Okey, jangan peganglah. Tapi yang perlu kita kecoh apa dah? Ni, yang buka aurat. Sedangkan 4 mazhab semua kata haram. Yang mana lebih ramai? Yang pegang anjing ke yang buka aurat? Yang sepakat ulama kata haram, buka aurat. Kadang-kadang anak kita pakai seluar ketat kan. Kita tak kisah, setiap hari kita tengok. Tapi bila tengok orang pegang anjing, kita melenting. Padahal yang pegang anjing tu ada perbezaan pendapat. Yang buka aurat sepakat. Jadi mazhab kita tak boleh sentuh anjing. Siapa yang nak sentuh anjing, kita serah. Itu mungkin dah ambil pendapat dalam mazhab lain. Mazhab Hanafi kita boleh. Wallahu alam. Adakah bersalah sekiranya kita memberi hadiah dalam bentuk material?
kepada pekerja untuk memotivasi mereka, tapi dalam masa sama kita juga buat mereka terkejar-kejarkan. Salahlah kalau kita buat sesuatu yang menyebabkan orang, pekerja kita ke, anak kita ke semakin cinta dan kejar dunia. Salah. Cara pendidikan kita salah. Sepatutnya kita buat sesuatu supaya pekerja kita akhirnya semakin kejar akhirat. Bagi duit, tapi bagi syarat. Contohlah, kita bagi bonus, tapi syarat kena tadabbur Al-Quran. Kan? Akhirnya, sebab nak bonus, dia tadabbur Al-Quran. Daripada tadabbur itu boleh menyentuh hati dia dan mungkin dia berubah. Okey macam tu. Tapi kalau semata-mata bagi duit dan akhirnya dia menyebabkan dia bekerja untuk dapat duit je, dia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak bagi orang Islam tapi pendatang asing, tak ada permit. Tak, kita bagi banyak bantuan kepada orang di Sabah yang tidak ada IC. Beribu-ribu orang yang disempurna, disandarkan, yang tidak ada IC. Dan Allah tak bagi syarat nak bagi bantuan orang miskin yang ada permit. Mana ada sebut dalam Quran? Miskinan yang tidak ada permit. Tak ada. Ya, syarat dia ialah miskin. Tak ada permit ke ada permit tak penting. Yang tak ada permit bukankah juga manusia? Kan? Dia juga manusia. Dia sama dengan kita. Sama ada dia ke syurga ataupun ke neraka. Adakah tolong membayarkan hutang anak termasuk dalam golongan yang baik? Ya, insya-Allah. Kalau anak tu berhutang, contohlah dia peniaga, dia berhutang kemudian bankrupt, maka kita boleh bagi duit zakat kita kepada anak. Sebab dia termasuk 8 asnaf, iaitu orang yang berhutang. Dan itu juga termasuk dalam hadis tadi. Antara amalan yang paling Allah suka iaitu menyelesaikan hutang orang, walaupun hutang anak. Sebenarnya kalau kita tolong selesai hutang anak, lagi besar pahala. Sebab dia, satu dapat pahala menyelesaikan hutang orang, menggembirakan orang. Yang kedua dapat mengeratkan hubungan qarabah antara kita dengan anak kita. Ada apakah cara terbaik untuk kita membantu orang miskin jika kita tak boleh keluar mencari mereka? Kalau dah usaha ke belum? Kalau belum usaha, kena usahalah. Kena cari. Kadang-kadang keluarga yang miskin tu keluarga kita. Kadang-kadang sepupu kita. Kadang-kadang pakcik kita yang duduk kat kampung kan. Kadang-kadang benda tak perlu cari pun. Kadang-kadang jiran kita. Sebab itulah kita kena bergaul dengan orang. Daripada situ kita akan dapat maklumat. Kalau kita tak tahu, tanya AJK masjid. Tanya ketua kampung. Biasa dia orang tahu siapa yang miskin. Wallahualam. Bila seseorang sudah habis baca dan faham 30 juzuk, ada apa-apa yang disunahkan untuk dibuat? Doa sebelum kita ulangi? Tak ada. Tak ada. Yang disunatkan buat, bukan disunatkan, diwajibkan buat, bila faham satu ayat, kena beramal. Kalau faham 30 juzuk, lagi banyak tanggungjawab. Lagi wajib disampaikan. Jangan fikir nak baca doa khatam tu. Kalau kamu baca doa khatam sebab dah tadabbur 30 juzuk, tapi banyak lagi perintah Allah kamu tak buat, kamu akan dilaknat. Jadi doa khatam tidak akan memberi apa-apa kebaikan kalau kita tidak laksanakan apa yang kita faham daripada tadabbur kita. Adakah doa apa tu? Terus sikit dia. Adakah doa akhir mushaf boleh diamalkan? Saya tak pastilah sebab saya cari memang tak ada dalil lah. Doa di akhir mushaf Al-Quran. Panjang kan? Saya tak pasti sama ada daripada hadis ataupun tak. Saya tak jumpa. Setahu saya, Nabi tak pernah ajar doa panjang-panjang. Apa maksud dengan penyakit Ain? Ini dah jelaskan. Boleh rujuk video yang sebelum ni. Bolehkah amalkan ayat-ayat ruqyah untuk elakkan sihir? Ya, boleh amalkan. Ayat kursi, 3 kul, baca surah Baqarah. Boleh terangkan cara terbaik berdoa dalam solat. Cara terbaik berdoa dalam solat, ikut cara Nabi. Baca doa yang Nabi ajar dan ikut cara Nabi. Baca ketika sujud, baca ketika tahiyat akhir, dan amalkan doa yang terbaik daripada Nabi SAW. Kita tak perlu baca surah Al-Fatihah untuk Nabi. Ya, tak perlu. Bagaimana dengan sunat baca doa selepas azan tu? Minta pencerahan. Sunat baca doa selepas azan. Tak, itu Nabi yang suruh.
Oh tak, ini lain ni. Ini maksud dia lepas azan ada doa untuk Nabi kan? Ya. Tapi bukan Fatihah, bukan sedekah. Yang Nabi suruh kita berdoa tu benda yang terlalu besar apa dia? Iaitu Nabi kata di syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi. Dalam syurga paling tinggi ada satu tempat yang paling tinggi. Dan tempat tu untuk seorang je. Nabi kata, aku harap aku. Jadi yang Nabi minta tu satu benda yang luar biasa, yang orang lain tak dapat. Sebab ada satu je tempat kosong. Maka mintalah untuk aku. Kita pun minta dalam doa selepas azan. Allah apa dia? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil al-wasilah. Wasilah satu tempat dalam syurga paling tinggi yang dikhaskan untuk seorang je. Jadi Nabi minta kita berdoa supaya Nabi dapat tempat tu. Memang tempat Nabi pun. Jangan buang semua rumput tepi rumah. Kata Ustaz rumput. Kata Ustaz rumput pun bertasbih. Kena gabungkanlah. Bukan Allah, bila Allah kata semua makhluk dia bertasbih, maka tak boleh buang langsung. Biar rumput panjang. Biar rumput masuk dalam rumah. Ada pokok tumbuh dalam rumah kan. Jangan buang sebab dia bertasbih. Tak. Kena gabungkan. Allah suruh kita jaga kebersihan. Allah nak kita, Nabi nak kita kemaskan. Potonglah. Lepas potong tumbuh yang lain. Jangan risaulah rumput tak bertasbih. Risaulah kamu yang tak bertasbih. Suami kawan ada kata, aku ada niat nak ceraikan kamu. Tak jatuh talak. Ulama kata, niat nak cerai. Tak jatuh talak. Sebab bukan cerai, nak. Yang jatuh talak ni, aku ceraikan. Itu jatuh talak. Kalau niat nak, belum jatuh. Betulkah doa dalam surah Al-Ahqaf 15 patut diamalkan bagi yang berumur? Tak, doa ni semua umur kena amalkan. Jangan 40 je. 39 pun kena amalkan. 41 pun kena amalkan. Semua manusia berhajat pada doa. Allah kata apa? Nabi kata apa? Ad-doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Untuk siapa? Semua orang. Semua orang berhajat pada doa kepada Allah. Tak kira umur. Sembilahayan seperti dalam video. Mati bukan kerana sembelah, tapi kerana lemas. Adakah ayat itu bangkai? Dan haram dimakan. Dan kalau mati kerana lemas, bangkailah. Kalau mati kerana lemas, bangkailah. Tapi kita, video ni kadang-kadang kita tak boleh nak percayakan. Kadang-kadang benda tu mungkin betul-betul berlaku, tapi di tempat lain. Kadang-kadang tak berlaku pun, dia trip macam mana kan. Jadi, Nabi ajar kita, bila kita yakin pada sesuatu, jangan banyak soal. Kalau tak yakin, tinggalkan. Wallahualam. Cukup lah? Saya nak bertanya sekarang ni panas tentang isu maknyah memberi sedekah dan membuat amal jariah. Adakah segala amalan itu diterima sedangkan dia dah menukar asal lelaki? Okey. Kita balik pada kaedah. Amalan tu akan menjadi amalan. Amalan tu akan menjadi pahala bila cukup dua syarat. Pertama, ikhlas kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Yang kedua, ittiba'us sunnah kan? Okey, antara syarat ikhlas kepada Allah, dia mesti buat kerana Allah. Apa bukti dia buat kerana Allah? Dia sentiasa taat perintah Allah. Kalau dalam kehidupan dia banyak engkar perintah Allah, tiba-tiba dia bersedekah kerana Allah. Tak betul. Ikhlas kerana Allah, kena masuk Islam keseluruhan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Dan satu lagi, ingat, kenapa sedekah anak Nabi Adam tak diterima? Ini bukan soal tukar jantina ni. Kenapa doa korban anak Nabi Adam tak diterima? Allah sebut, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sebab Allah hanya menerima sedekah ke amalan ke daripada orang yang bertakwa aja. Kalau tak bertakwa, Allah tak akan terima. Contohlah, dia tukar jantina kan. Benda tu haram. Bila benda haram, dia tak ada takwa. Bila tak ada takwa, kalau ikut ayat tu, Allah tak akan terima. Termasuklah kita tak tukar jantina, tapi kita buka aurat. Setiap hari kita buka aurat dan kita juga bersedekah. Adakah sedekah kita tak diterima? Kalau ikut ayat tu, Allah tak akan terimalah. Sebab kita bersedekah dalam keadaan kita tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bagaimana pula Ustaz, ramai wanita yang masih tak menutup aurat tapi bila ditegur mereka akan bagi alasan bahawa mereka solat? Sama je. Sama saya jawab tadi. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan terima amalan daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Cukup soalan yang belum jawab boleh tanya besok besok pula. Kelas kita akan datang ialah hari Isnin. Pukul 10.30 insya-Allah. Besok tak ada. Besok ada kelas tadabbur masing-masing kat rumah. Buka rakaman tadabbur, tengoklah. Saya nak bagi tahu tadabbur ni tak boleh ditinggalkan. Baca Quran ramai yang rasa kena baca setiap hari. Maka tadabbur sebenar lagi kena tadabbur setiap hari. Kalau tak ada kelas, dengarlah rakaman. Ada pelajar saya yang dengar rakaman setiap hari. Sebelum pergi kerja, dia buka rakaman 1 jam. Kadang-kadang bila dia pergi bercuti pun, dia buka rakaman lagi. Bercuti sambil tadabbur. Dia kata cuti kerja, tapi tadabbur tak cuti. Sepatut macam tu. Dia kata-kata Allah, mana boleh kita bercuti? Wallahu'alam. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر